Pemberian diesel bersubsidi secara pukal menjadi punca ketirisan yang membuka ruang pada pihak tidak bertanggungjawab melakukan penyelewengan dan penyeludupan bahan berkenaan di pasaran gelap. Susulan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan adalah tidak wajar untuk kerajaan meneruskan pendekatan pemberian subsidi sedia ada kerana tidak adil kepada golongan sasar iaitu kumpulan rakyat yang memang memerlukan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan sempena perasmian Simposium Kos Sara Hidup 2023 di Putrajaya yang dibaca Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali. Usaha untuk menyasarkan semula subsidi sebenarnya telah lama dirancang, iaitu sejak 1 dekad yang lalu. Walau bagaimanapun, usaha-usaha ini berhadapan dengan pelbagai cabaran dan halangan dalam tempoh tersebut. Namun pada masa ini kerajaan melihat bahawa terdapat keperluan untuk ia diperhalusi semula dan dilaksanakan. Menyentuh mengenai dapatan daripada laporan kajian impak program subsidi petrol dan program subsidi diesel sektor pengangkutan terpilih, beliau berkata kumpulan T20 secara purata menggunakan RM399 sebulan bagi petrol RON 95, manakala kumpulan B40 secara purata menggunakan RM243 sebulan. Bagi tahun ini, peruntukan asal bagi keperluan subsidi ialah sebanyak RM64 bilion, namun kerajaan mengunjurkan nilai tersebut mencecah RM80.9 bilion berdasarkan perbelanjaan semasa. Pelan Transformasi Al-Falah jayakan visi gagasan membangun Malaysia Madani. Hal tujuannya ditetapkan secara terancang buat 14 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bagi mencapai objektif dalam tempoh 5 tahun. Wartawan JAKIM Alisa Yusra ada laporannya. Pelan dengan teras strategik itu antara lain untuk melihat penambahbaikan kepada sistem pentadbiran Islam yang benar-benar efektif serta memenuhi keperluan masyarakat Islam. Pelan yang telah kita bina ini akan dapat mewujudkan satu agensi agama yang lebih efisien, mana pentadbiran dia mampan, integriti warga kerjanya dalam keadaan yang tinggi, akhlak yang dibina di kalangan warga kerja adalah akhlak yang terpuji. Menerusi plan ini, penambahbaikan dan pencapaian diperoleh antaranya Inisiatif Segera Pensijilan Halal Malaysia ISPHM 2.0. Dalam tempoh kurang 30 hari, 560 permohonan bersamaan hampir 63% telah mendapatkan pensijilan halal. JAKIM juga melaksanakan Business Process Reengineering BPR untuk meneliti punca kelewatan pengurusan pensijilan halal Malaysia. JAKIM telah mengambil langkah segera atas isu yang dibangkitkan. Inisiatif yang kita perkenalkan yang kita namakan sebagai ISPHM, Inisiatif Segera Pensijilan Halal 2.0. Inisiatif segera yang kita laksanakan itu berasaskan Business Process Engineering yang kita lakukan dari awal telah membuahkan hasil yang amat positif. Pendekatan yang diambil menstruktur semula birokrasi permohonan, juga meningkatkan keupayaan sistem sokongan sedia ada. Ia dilaksana tanpa menjejaskan pematuhan industri terhadap prosedur pensijilan halal Malaysia. Program Halal On Track juga merupakan inisiatif JAKIM membantu pihak industri mendapatkan bimbingan, pemahaman dan penjelasan terperinci berkaitan permohonan sijil halal. Bila mana industri ni, pemain-pemain industri halal ni, permohonan mereka ni tidak lengkap dia punya butiran-butiran dia. Dan sudah tentu dia memberi kesan yang agak lama untuk mereka ini memperolehi sijil tersebut. Seolah-olah terdapat macam ada komunikasi yang tidak licin antara bahagian halal JAKIM ni dengan pemain-pemain industri ini. Kita telah mewujudkan apa yang disebut sebagai My Halal Track tadi tu. Di mana dalam My Halal Track ni JAKIM berinteraksi secara aktif bersama-sama dengan pemain industri ini. Diorang ni boleh berinteraksi one to one dengan pegawai-pegawai di bahagian halal JAKIM.
Menerusi program itu, JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri akan membantu memberikan penerangan mendalam dan terperinci kepada pihak industri bagi mengelakkan kesalahfahaman ketika mengemukakan dokumen proses permohonan sijil halal. Inisiatif ini memberi impak baik bagi memastikan proses pensijilan halal dapat disegerakan tanpa mengabaikan integriti dan kualiti pensijilan halal serta hukum syarak. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Saudara, untuk perkembangan berita di Kuala Lumpur, kita bersama Suhil Muhammad Noor. Silakan Su. Ya, sahih. Saudara, 100 kes keracunan akibat rokok elektronik atau vape direkodkan setakat Ogos lalu. Daripada jumlah itu, 69 kes melibatkan kanak-kanak. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni, statistik itu cukup membimbangkan. Justru kementerian sedang mempercepat pembentangan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam bagi mengawal penjualannya. Itulah kami merasakan kami perlu menyegerakan pembentangan rang undang-undang ini, walaupun roh GEG itu kami ketepikan sedikit, tetapi sekurang-kurangnya rang undang-undang ini dapat mengawal selia penjualan vape supaya vape ini tidak sewenang-wenangnya dijual. Kenapa? Kerana vape inilah yang menyebabkan tanpa perundangan vape ini dijual di merata-rata tempat, Tan Sri Yang di-Pertua, sehinggakan kanak-kanak yang berusia 6-7 tahun pun berani terpengaruh untuk menggunakan vape sebagai gaya hidup yang lebih trendy dengan izin. Tambahnya, kos rawatan Evali yang berpunca daripada rokok elektronik termasuk vape cukup tinggi. Ia mencecah sehingga RM150,000 bagi rawatan selama 12 hari. 2 individu ditahan di Kelantan, masing-masing bagi membantu siasatan kes berbaur penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan ugutan jenayah terhadap Perdana Menteri melalui media sosial. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua individu terbabit merupakan warga tempatan berusia dalam lingkungan 34 dan 37 tahun. Tangkapan pertama di Kota Baru pada Ahad lepas melibatkan individu disyaki pemilik atau pengendali akaun Facebook Cik Mat Cepo kerana memuat naik komen kecenderungan menghasut bagi mendatangkan kebencian atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Lelaki terbabit direman 4 hari hingga 30 November bagi membantu siasatan. Manakala tangkapan kedua dibuat hari ini di Jalan Padang Tembak juga di Kota Baru melibatkan seorang lelaki dipercayai pemilik atau pengendali akaun TikTok Jaya Dani 89 berhubung hantaran berbaur ugutan jenayah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lelaki itu direman 3 hari hingga 30 November. Kedua-dua kes masih di peringkat siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Sehubungan itu, polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Polis turut mengingatkan orang ramai agar cakna dan prihatin terhadap isu-isu sensitif terutama melibatkan kegentaran awam dan keselamatan negara melalui media sosial. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan memastikan program Podium Sukan Elit, program Podium akan terus berjalan dengan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim menyatakan antara penambahbaikan yang akan dilakukan seperti latihan, fasiliti dan kejurulatihan. Beliau menyifatkan program berkenaan sebagai platform bagi kesemua atlet yang mewakili negara mendapat bantuan dari pelbagai aspek dan dana untuk bertanding di temasya-temasya luar negara. Kalau tengok pun peruntukan yang diberi oleh kerajaan menerusi Belanjawan 2024 untuk program Podium itu ditambah supaya kita dari masa ke semasa boleh improve performance dan juga pencapaian atlet-atlet kita. Sentiasa ada penambahbaikan, terutama sekali dari segi peruntukan kerana ia melibatkan perbelanjaan. Apa sekalipun program, apa sekalipun strategi, apa sekalipun bentuk penambahbaikan yang kita nak buat, itu akan tentu melibatkan kos.
Beliau memaklumkan perkara berkenaan selepas majlis sumbangan motosikal dari Yayasan Aeon Malaysia bagi membantu program pembangunan kemahiran beli madani di Wangsa Maju. Tambah beliau, lagi dari program itu juga telah berjaya membuktikan kemampuan atlet membawa pulang pingat dari beberapa tamasya besar. Baik saudara, sekian sahaja perkembangan dari Kuala Lumpur. Kembali bersama Sahih. Baik Su, terima kasih.